kan. Aku kalau buat ni berapa jamnya kerja ni, sejam RM5. Kalau 10 jam dah RM50. Dia berkira-kirakan Tuhan. Jadi kita itu yang Tuhan maksud kan. Sebab ada orang bagi pula dalil ni apa salah Tuhan sebut ganjaran baik memang Tuhan bagi. Itu soalnya salah faham kan. Yang manusia yang masih berkira-kira dalam beramal dengan Tuhan. Sedangkan apabila kita memahami hakikat ma'bud tu, kita datang ke dunia mana ada kita. Tuhan, aku bagi ni dalam 10 juta ni tolong buatlah. Ada pula dia deposit pula. Ada pula suruh-suruh. Kita tak ada kan. Allah kata ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu wahai manusia jin dan manusia melainkan untuk beribadah kan. Konteks ibadah tu kita kena faham. Dari sudut syuhud dan makrifat. Apa dah maksud ibadah? Apakah sekadar ibadah yang tersusun, solat 5 waktu, berpuasa, apa nama tu, mengerjakan haji. Adakah itu rukun ibadah yang kita faham selama ni? Itu kena perluaskan lagi lah. Dan orang yang menjadikan khasiat dan fadilat sebagai tujuan hidup mereka. Kalau beramal aku Allah ni berapa kali, aku jadi syarana. Aku nak ni, aku nak ni. Jadi di mana dia put aside Allah Ta'ala tu, dia ambil apa nama tu, hadiah. Mungkin Allah bagi, ya tak masalah. Allah memang janjikan. Tapi dia put aside Tuhan punya yang memberi hadiah. Itu yang salah adab dari sudut ilmu tasawuf. Kita melihat Tuhan yang memberi hadiah tu. Tak kira lah dia bagi seekor semut sebagai hadiah pun. Apabila yang memberi itu seorang raja, contoh kan. Tuhan hargai dah semut. Walaupun sekadar berapa sen dia bagi contoh kan. Mesti hargai. Contoh Agung bagi kita seekor semut, suruh benda kata. Contoh. Semut ni banyak, pokok aku banyak kan. Tapi kalau seorang yang raja yang bagi, itu saya hargai. Begitulah maksud teman. Ini dah kita untuk claim kalau boleh bagilah hadiah besar sikit. Kita demand pula. Itu maksud teman kat sini. Mereka yang maknanya yang memberhalakan apa nama tu, fadilat dan khasiat amalan dan hingga tiada hati untuk memakbudkan ibadah kepada Allah yang selayaknya menjadi hal tuju hakiki hati para hambanya dan kekasihnya. Hanya kita melihat kepada tujuan daripada ibadat seorang hamba kepada ibadat seorang kekasih. Selalu Imam tekankan. Jadi dari sudut yang termasuk bawa di dalam silibus kita ni ialah berkaitan dengan seni-seni rohani kita kan. Seni-seni kita beramal, perincian-perincian kita beramal, apa tipu daya kita waktu beramal, apa yang perlu kita asingkan dari segi amalan, apa yang perlu kita tekankan kan. Itu selalu kita ulang punya mata pelajaran tasawuf ni lah. Supaya kita tak tertipu kan. Untuk amal dah kotor tertipu kan. Jadi memang dalam konsep apa nama tu, perjalanan Syabani Khalidiyah, dia memerhatikan memang, bahkan ada istilah-istilah tertentu kan. Setiap berapa jam kena tengok qalbi, setiap berapa lama kena pukul Nabi Isbat. Dia maknanya dia nak menjagalah Baitul Mukminin ni, tempat tilik Allah ni kan. Jadi itulah supaya kita tak lalai kan. Beramal jangan jadi musim. Semua orang tu bila beramal, dia melihat output amal lah. Beramal wangi, dia dah contoh wangi ke, nampak cahaya ke, dia mula rasa, aku ni, dia wala dia tak sebut, aku ni dah makan muntah. Dia rasa seronok. Seronok kan apa benda, sebenarnya natijah je kan. Natijah je maknanya, adakah itu hajat kita? Itu sebab Tuan Syekh dalam meletakkan ilahi anta maksudi wa ridha kamu terlebih. Tuan-tuan memang terpampang di mana kalian boleh baca. Nak baca tambah lah mahabbaka wa ma'rifataka kemain lagi. Kenapa pendek je Ustaz?
Ada yang claim, ada tanya, saya belajar panjang. Memanglah ada tambah hadir kalau kasih sayang. Tapi kalau kita baca makrifat 3 jam pun, kalau perangai kita nak tumpu selain daripada Allah yang dalam bentuk-bentuk yang tipu daya yang side-side ni, tak guna juga. Itu pasal ilahi anta maksudi wa ridhaka betul. Dia punya main kan. Faham itu. Faham itu memang makan masa memang semua orang tu. Dia dah faham betul ajur tapi bila suruh hurai ilahi anta maksudi wa ridhaka betul pun dia masih gagal. Okey. Tadi berapa lama ni? Tadi 5 minit, dah 23 minit. Tak boleh. Jadi teman, siapa nak tentang kenaan tajuk ni? Dia tanya, kita tak keluar konteks tajuk kita kan. Maknanya tentang kedirian, tentang perjalanan. Mungkin minggu depan tempat nak ulas tentang apa nama tu, bentuk-bentuk majzub. Bentuk-bentuk orang soleh, apa yang dilalui majzub, apa yang dilalui orang soleh. Mungkin itulah boleh membantu lagi lah, insya-Allah. Jadi untuk ini lagi beberapa minit ni bolehlah tanya. Sekiranya ada soalan berkenaan dengan tadi lah. Ni kawan-kawan sini ke dengan online ke? Ada. Jadi Jamil. Jika kita zikir tujuh siang, adakah ketika kita sedang berjalan, macam Ustaz Awi cakap, berhijrah dari satu benda yang kegelapan, kemudian begitu. Berjalan ni bukan soal kita berzikir tu. Berzikir tu adalah wasilah ataupun perkakasan. Perkakasan maknanya yang kita katakan berjalan tu berpindahnya kegelapan kepada terang. Waktu kita zikir Allah tu, contoh kalau kita dah memahami, contoh kita tak berzikir ataupun kita zikir masih dalam zikir yang kurang lagi, masih sikit-sikit. Bila kita gandakan zikir kepada 5,000 contoh, dia rasa aku itu sikit-sikit, contohlah. Aku solat pun main-main je kan, contoh. Kemudian bila aku zikir banyak, sehari 15,000 contoh, seronok pula solat ni kan. Kalau boleh setengah jam sebelum solat, kita dah tunggu dah. Kita rasa. Itu daripada perjalanan. Berpindah daripada mazmumah kepada mahmudah. Itu dia sudut, itu di luar suluk. Tapi kalau suluk khusus, lebih mendalam, perjalanan ni lebih detail. Sebab kita tolak tepi makanan berdarah yang menyebabkan kita malas. Kita akan dibantu oleh guru pula lagi. Perjalanan rahsia dia lebih lebih dikoreksi kepada kerahsiaan aib-aib diri. Itu perjalanan tu. Bukan zikirullah. Zikirullah tu tools kepada berjalan. Contoh kalau tools mereka nak berjalan daripada Kedah ke mari, ada kenderaan. Contohnya tadilah zikir tadi, contoh kalau kita buat 500. Contoh 500 bersamaan lah kita speeding dalam 60 km sejam. Kalau dalam 60 km sejam sampai Penangan tak pukul apa kan. Tapi kalau dah naik lagi tuan speed 1-2, cepat sampai ya, contoh kan. Itu maksud dia. Maknanya zikirullah yang ditalbiah dengan ilmu khususiyah adalah wasilah kenderaan. Macam orang beribadat di mana pun, kenderaan yang setengah orang kalau dia bercerita tentang anak mati, aku kalau boleh biarlah mati lambat, pahala tak cukup ni, tak apa nak cukup kan. Dia pula dia tahu pula ibadah tu kenderaan dia kepada untuk bersedia datang mati kan. Tahu pula tu konsep ibadah tu kenderaan kita untuk mencapai ma'rifatullah. Itu maknanya ada ikut sudut salik. Tapi kalau majzub lain. Majzub ni orang yang ditarik Allah tanpa dia beramal pun dia ma'rifatullah. Yang dia nadir, jarang-jarang. Macam kita lihat cerita apa itu kan.
apa nama tu di Kelang, insan terpilih kan. Dia mana ada amalan apa? Buat pun merapi-rapi kan. Cuci surau, solat orang dia kata solat dia dulu. Tapi dia beri kemuliaan Allah. Macam tu dia memahami makrifat kepada Allah, dia memahami benda yang halus-halus. Cuma majzub dia bermula ditarik dengan Allah. Salih dia bermula dengan berguru secara sunatullah. Macam Rasulullah kan. Ada dihadirkan Jibril apa semua. Ada jalan satu-satu. Majzub ni umpama Uwais Al-Qarni. Dia tak jumpa Rasulullah tapi dia kenal Rasulullah. Macam mana tu? Dia jauh lah Yaman ke mana ke. Bahkan Rasulullah hadiahkan dia jubah. Sampai cemburu Sayyidina Ali dan Umar. Apa ni? Dia tak pernah jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi jubah. Aku minta dapat ni. Kata. Gitu keadaan dia. Uwais Al-Qarni tu macam tu. Bayangkan. Bahkan orang Salib pula. Satu-satu tingkatan dia dapat maju tu. Dia dapat maju. Tetapi itu pentingnya terbimbing dia dengan guru. Kalau dia maju tu yang tak terkawal, dia fitnah dia orang. Dia jadi lada satu hal. Dia dah melompat-lompat telanjang berzikir apa dia zikir-zikir dia telanjang berjalan. Itulah dia bila isi melajak berdengah tu. Ada orang berdengah dia. Tentu kan. Jadi kena ada bimbingan. Sebab dalam kita bersalik ni berguru, ada tingkatan kita akan maju tu. Terutama pada suluk. Dia rasa begini. Tu makan enggak lah. Begini, macam ni. Macam di dalam suluk, di teman dulu je juga. Ada tingkatan kita teman melalui juga, orang lain pun melalui juga. Benda yang Nabi dapat, kita dapat. Ada juga. Tu kalau teman sebut, kita nak. Macam mana pula. Kalau orang yang jenis tak hati cepat tertipu, Rasulullah aku dapat aku ni asisten Rasulullah. Dia dah mula dah kan. Itu kadang. Ada guru ada bimbing. Guru akan jelaskan lah ini. Itulah tak ada terbimbing. Rendang-rendang itu. Betul. Dia dah mendakwa. Kita apa-apa reference Quran, hadis, ijma' ulama, guru mursyid. Guru mursyid sebahagian daripada alim ulama lah. Cuma bidang dia berbeza. Bidang. Itulah kadang. Khususiah dia kepada ilmu irfan, ilmu cahaya, ilmu yang takarub, ilmu yang menyentuh tentang qalbi gitu. Okey, jadi betul ya, tak ada. InsyaAllah. Ada. Oh ya. Bateri ya. Tapi boleh ke? Kita baca angin. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa kita sudahi dengan apa nama tu? Tabiq Farah dan surah Al-Asr sebagai peringatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.